Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang keempat, anjuran Surau Bukit Mulia menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Kita sampai ke muka surat 23, yang mana Al-Fadil Ustaz Mahathir dalam rangka menjelaskan kepada segelintir umat Islam yang masih keliru tentang bid'ah, bahawa mengamalkan bid'ah hasanah sebenarnya adalah sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengamalkan bid'ah hasanah maknanya buat perkara baharu yang baik yang tidak bercanggah dengan syarak, itu adalah sunnah amalan para sahabat. Sementara mengiktiraf bid'ah yang hasanah, perkara baharu yang baik yang tidak bercanggah dengan syarak, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara baginda berdepan dengan perkara-perkara baharu, ya, inovasi-inovasi yang dilakukan yang baginda sendiri tidak pernah buat, baginda sendiri tidak pernah suruh. Baginda SAW akan nilai dahulu pada neraca syarak. Sekiranya perkara itu tidak bercanggah dengan syarak, Nabi SAW tidak melarang, bahkan ada kalanya Nabi SAW memuji. Baik, dalam kuliah yang lalu secara laju saya refresh balik, telah kita bawakan 5 contoh bagaimana perbuatan baru yang dilakukan oleh para sahabat yang tidak bercanggah dengan syarak, bahkan dipuji oleh Rasulullah SAW. Yang pertama iaitu solat yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pada setiap kali lepas berwudu. Ya, tidak ada arahan khusus daripada Nabi SAW untuk melakukannya, tetapi Sayyidina Bilal melakukan, sama ada kita boleh katakan itu solat sunat wudu, atau boleh juga kita katakan solat sunat mutlak yang dilakukan setiap kali selepas berwudu. Walaupun tidak ada anjuran khusus daripada Nabi SAW, tapi oleh kerana perubatan solat 2 rakaat selepas berwudu itu tidak bercanggah dengan syarak, Nabi SAW mengkaitkan dengan bahawa Sayyidina Nabi Bilal itu akan masuk ke dalam syurga. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, inni sami'tu baina yadayya dufana alaika fil jannah. Sesungguhnya saya telah mendengar di hadapan saya derapan 2 selipar kamu itu di dalam syurga. Jadi Nabi SAW mengaitkan amalan yang bid'ah tadi
dengan balasan syurga. Berarti kalau begitu bid'ah itu baik sehingga diberikan balasan syurga. Baik, ada sebahagian dia ada kawan-kawan dia masih keliru lagi. Dia kata itu lain Ustaz. Ustaz sekarang ni nak mempertahankan bid'ah hasanah. Ustaz kena ingat apabila Nabi SAW dah iktiraf, Nabi SAW dah puji, itu dah jadi sunnah. Kita tidak lagi mengatakan itu bid'ah sebab Nabi dah iktiraf. Disebut sunnah takririyah. Sunnah dalam bentuk ikrar, acknowledgement, approval daripada Nabi SAW. Jadi apa yang disebut itu betul. Ya. Walaupun kita kata yang selalu kita bayangkan sunnah adalah perkataan Nabi SAW dan juga perbuatan Nabi SAW. Itu yang kita kaitkan dengan sunnah. Tetapi kalaupun perbuatan orang lain ataupun percakapan orang lain, bila mana diiktiraf oleh Nabi SAW, maka naik statusnya menjadi sunnah juga. Ya, tapi dia panggil sunnah takririyah. Ya, sunnah dalam bentuk pengiktirafan. Baik. Jadi yang dia cakap itu benar. Cuma dia sempit ya, pemikiran dia itu, dia ingat oleh kerana Nabi SAW mengiktiraf solat sunat wudu ini, maka hanya solat sunat wudu itu sahaja yang menjadi sunnah. Dia tidak perasan bila Nabi SAW mengiktiraf satu perbuatan baharu yang tidak bercanggah dengan syarak, berarti sunnah Nabi SAW adalah apa-apa saja perbuatan baru yang tidak bercanggah dengan syarak, tidak dilarang. Sunnah itu yang kita nak ikut. Maknanya apabila berlaku benda baru dalam kehidupan kita, hendaklah para alim ulama itu menimbang terlebih dahulu, adakah perkara baru itu bercanggah dengan Quran, atau bercanggah dengan hadis, atau berlawan dengan ijma' ulama, atau dari segi kiasnya tidak betul, dan sebagainya, barulah ditetapkan hukumnya. Bukan semata-mata baharu terus dikatakan haram, sesat dan sebagainya. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Contoh yang kedua, Sayyidina Khubayb bin Adi Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika akan dibunuh oleh musuh, sebelum dibunuh beliau minta masa untuk beliau menunaikan solat 2 rakaat. Itu juga tidak ada anjuran khusus daripada Nabi SAW, tapi tidak dikritik, ya, tidak dikomplain oleh Nabi SAW, kerana tak masalah pun kalau nak solat 2 rakaat pada bila-bila masa. Lebih-lebih lagi kalau dah tahu kata nak meninggal, kalau al-umur bi khawatimiha, setiap urusan tu akan dinilai dengan khawatim, penutupnya. Jadi hayat kita ni kalau kita boleh tutup dengan amal soleh, itu baiklah. Tapi kita tak tahu bila nak meninggal. Tapi dalam kes sahabat ni, musuh dah bagi tahu, ya, kami dah tangkap kamu ni, kami nak bunuh kamu. Jadi ketika itu dia solat 2 rakaat, dan solat 2 rakaat itu walaupun tidak dianjurkan secara khusus, tidak juga dilarang oleh Nabi SAW. Contoh yang ketiga, Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuki radhiyallahu anhu ketika iktidal, iaitu bangkit daripada rakaat, Nabi SAW menjadi imam, sami Allahu liman hamidah. Lalu sahabat ini membaca bacaan yang tidak diajar oleh Nabi SAW, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau menyebut Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fiih. Selesai salat, Nabi SAW bertanya, manil mutakallimu anifah, siapa yang bercakap macam tu tadi? Akhirnya sahabat itu mengaku. Kalau benarlah dakwaan mengatakan semata-mata satu perkara itu baharu, ini baharu, sebab itulah Nabi tanya. Kalau Nabi yang ajar, Nabi tak perlu tanya lagi. Kalaulah betul semata-mata baharu terus jadi haram, tentulah Nabi SAW akan melarang. Jangan baca macam itu, saya tak pernah ajar baca macam itu. Baca satu bacaan yang saya tak pernah ajar tu haram hukumnya. Tapi tidak. Bahkan Nabi SAW memuji dengan sabda baginda, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Sesungguhnya saya telah nampak, saya telah melihat 30 lebih para malaikat berlomba-lomba. Siapakah antara mereka yang terlebih dahulu menulis pahala apa yang disebut oleh sahabat ketika iktidal tadi. Walaupun itu adalah bid'ah, tapi ia adalah hasanah. Kerana bacaan demikian itu tidak bercanggah dengan sifat solat, maka Nabi SAW memuji. Yang keempat, seorang sahabat selesai daripada takbiratul ihram, ya, takbir yang pertama, ihram itu maksudnya mengharamkan. Jadi dengan kita takbir itu banyak perkara yang asalnya halal sebelum kita takbir jadi haram. Ya, dah bercakap boleh je, lepas masa dah takbir dah tak boleh cakap lagi. Makan, minum dan sebagainya. Lalu
Selepas itu sahabat itu membaca doa iftitah, doa pembukaan yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Ini perkara baru dalam urusan ibadah. Solat urusan ibadah. Dakwa kawan-kawan kita, dia kata perkara baru hanya boleh kalau dalam urusan dunia. Kalau perkara baru dalam urusan ibadah, semuanya haram. Di sisi kita tidak. Nanti insyaAllah akan diperincikan dalam bab yang ketiga nanti. Memang ada dalam urusan ibadah, tak boleh buat lain. Kena buat exactly sebagaimana yang telah ditetapkan. Kalau buat berbeza, hukumnya haram. Ia bid'ah yang sayyi'ah. Tapi ada juga ibadah yang mana tidak ditetapkan. Berarti ada kelonggaran. Tak semestinya kita buat sebagaimana yang warid, boleh kita buat berbeza daripada yang warid daripada Nabi SAW. Ada dua jenis ibadah nanti akan diperincikan. Yang penting, doa iftitah dalam solat adalah ibadah dan Nabi SAW tidak ajar membaca doa iftitah tersebut. Namun demikian Nabi SAW memuji dengan sabda baginda, laqad ra'aitu abwabas samai futihat laha. Saya telah lihat pintu-pintu langit dibuka bagi menerima doa tersebut. Yang kelima dan terakhir dalam kuliah yang lalu, iaitu perbuatan seorang imam di Masjid Quba membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat solat, sedangkan tidak dilakukan demikian oleh Nabi SAW, bahkan tidak dianjurkan demikian oleh Nabi SAW, bahkan tidak digemari oleh jemaah. Imam ni kalau dia jadi imam, dia akan baca Fatihah, habis Fatihah dia akan baca Qul Huwallahu Ahad sampai habis. Habis Qul Huwallahu Ahad dia akan pilihlah satu surah, contohnya dia baca Wadduha. Habis Wadduha dia rukuk. Rakaat yang kedua sama juga, dia baca Fatihah, habis Fatihah dia akan baca Qul Huwallahu Ahad sampai habis. Habis surah Al-Ikhlas tadi barulah dia baca katakan Alam Nashrah, barulah dia rukuk. Pertama Nabi SAW tidak buat demikian, baca Qul Huwallahu setiap rakaat. Yang kedua, Nabi SAW juga tidak pernah menganjurkan demikian. Dan yang ketiga, jemaah tidak gemar. Jadi jemaah komplain. Jemaah beritahu pada imam, minta imam pilih satu. Kalau imam memang nak baca Qul Huwallahu, bacalah. Tak payahlah baca surah lagi. Lepas Qul Huwallahu, tinggal rokok saja. Kalau imam memang nak baca surah, tak payah baca Qul Huwallahu. Imam tu jawab, tuan-tuan lah yang pilih satu. Kalau tuan-tuan nak saya jadi imam, macam itulah cara saya. Tuan-tuan nak macam-macam, nanti imam lain je lah. Jadi jemaah susah hati, kerana jemaah suka dia ni jadi imam. Yang lain tu semua okey dah. Cuma yang satu tu je jemaah kurang berkenan, akhirnya diadu kepada Nabi SAW. Ini poin dia. Kan solat itu adalah ibadah. Jadi imam ni buat benda baru dalam ibadah. Kata kawan kita, kalau apa sahaja perkara baru dalam ibadah, automatik haram. Kalau betul begitu, tentulah Nabi SAW akan melarang. Kerana kita pun belajar, salah satu sifat wajib, sifat yang mesti ada pada para Rasul adalah at-tabligh, menyampaikan. Benda itu haram, takkan Nabi diam. Nabi SAW mesti beritahu pada imam, jangan buat macam itu tuan imam. Buat benda yang saya tak pernah buat, saya tak pernah suruh dalam solat, itu haram. Tidak. Nabi SAW bertanya kepada imam tersebut, apa yang mendorong imam tak nak ikut cadangan daripada jemaah? Jawab imam tersebut, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya itu kasih kepada suratul Ikhlas wahai Rasulullah. Yang pertama, Nabi SAW membuat pertimbangan, memang tidak ada larangan seseorang itu mengulang-ulang surah yang sama dalam rakaat yang berbeza. Tak ada larangan. Boleh saja. Tapi jaranglah orang buat. Tapi katakanlah imam kita, rakaat pertama Qul Huwallahu, rakaat kedua pun Qul Huwallahu. Tak masalah. Sembahyang sah. Jadi perkara yang dibuat oleh sahabat tadi tidak bercanggah dengan syarak. Yang kedua, dorongan kenapa beliau melakukan demikian juga tidak bercanggah dengan syarak, iaitu kerana beliau kasih kepada suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas ni suratul Tauhid. Surah yang mana Allah menceritakan bila diminta oleh orang Bani Israel, orang Ahlul Kitab kepada Nabi SAW, siflana rabbak, sifatkan kepada kami Tuhan kamu tu macam mana. Yang kamu dakwah kami masuk agama Islam ni, cuba cerita Tuhan kamu tu macam mana. Maka turun surah Al-Ikhlas. Qul, beritahu pada mereka, Huwallahu Ahad, dia ada Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang menjadi tempat pergantungan, maknanya yang Maha Kuasa dalam segala-galanya. Lam yalid, Allah yang tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu apa pun yang sama seperti Allah. Jadi bagi dia satu perkara yang dia kasih, maka dia ulang. Bukan sahaja Nabi SAW tidak larang, bahkan baginda memuji dengan sabda baginda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah Al-Ikhlas itulah yang memasukkan kamu dalam syurga. Ini 5 contoh, insya-Allah kita akan cover 5 contoh seterusnya. Iaitu dalam satu perjalanan para sahabat meminta satu kabilah, satu kampung untuk sudi menerima mereka menjadi tetamu. Ini salah satu budaya yang baik di kalangan orang Arab. Kalau dia terima kita sebagai tetamu, memang dia muliakan. Dia layan, bagi makan, bagi tempat tidur. Bahkan kalau ada orang yang cuba mengganggu kita, mereka sanggup berperang, mempertahankan. Ini tetamu kami. Kalau kamu nak kacau, nak apa, nak gaduh, selepas mereka sudah tidak jadi tetamu. Jangan ketika mereka masih jadi tetamu kami, kamu nak buat macam-macam, itu aib. Itu adat orang Arab yang bagus, yang selari dengan ajaran Islam. Tetapi syaratnya kalau mereka setujulah. Kalau mereka kata, maaf kami tak terima kamu sebagai tetamu, tak boleh paksa lah. Jadi dalam kes ini, pada sahabat yang sudah keletihan, kelaparan, minta izinlah dengan orang kampung tersebut, sudi tak kalau ambil kami sebagai tetamu? Dan mereka menolak. Takdir Allah Ta'ala ketika para sahabat sedang rehat di pinggir kampung kerana tak diterima jadi tetamu, ketua kabilah disengat oleh kalajengking. Jadi cuba-cuba berubat tak baik. Ada yang bagi idea. Apa kata kita tanya tu, yang duduk lepak tepi kampung kita tu, manalah tahu ada yang pandai berubat. Jadi mereka pun pergi tanya. Masa tu seorang sahabat tu dia dapat idea. Tadi nak makan free tak bagi. Ni peluang ni. Kata dia boleh, saya boleh berubat. Tapi syarat dia, kalau ketua kampung kamu sembuh, saya nak 6 ekor kambing. Okey, deal. Jadi berjanji ketua kampung sembuh. Ya. Ibarat kita lah, ya. Perdana Menteri ke, siapa ke, agung ke, tentulah kita, ini ketua negara ni. Kena pastikan dia sembuh. Jadi setuju. Jadi apa yang sahabat ni buat, dia baca suratul Fatihah. Dan Nabi tak pernah ajar. Kalau ada kena sengat binatang baca surah Fatihah, tak ada. Tapi sahabat ni faham. Kalau Al-Quran tu syifa. Al-Quran tu jadi penyembuh. Bukan saja penyembuh yang batin, sembuh daripada kufur, daripada nifak, daripada sifat-sifat mazmumah. Bahkan juga sembuh daripada yang zahir, penyakit-penyakit. Lalu dia baca Fatihah dengan izin Allah. Elok pula ketua kampung tu sehat, boleh berjalan macam biasa. Dapat 6 ekor kambing. Bila dapat 6 ekor kambing, fikir-fikir nak masak, nak makan, ada yang bagi tahu, tunggu dululah kot. Kita tanya Rasulullah dulu, boleh ke macam ni? Ini baru betul sikapnya. Sebelum buat, tanya dulu dia punya syariah compliant. Ada setengah orang kita ni, dia dah buat satu benda baru dia tanya ustaz. Saat ni saya nak tanya sikit ni, apa dia? Ni kalau kita katakan join satu skim pelaburan ni, kita letak duit banyak ni. Lepas tu kalau kita boleh cari orang lagi 2 orang, syarikat akan bayar pulangan sekian banyak. Lepas tu kalau orang tu pula cari orang macam ni, kita akan dapat macam ni. Boleh ke kata ustaz? Ni mana ikim ni? Pelaburan nak janji pulangan tetap macam ni, tak boleh. Ya, kalau pelaburan dia ada risiko rugi, ada kemungkinan untung. Haram macam ni. Ya ke ustaz? Saya dah 6 bulan join. Kau dah 6 bulan join, kau baru nak tanya ustaz. Sebelum join tu lah tanya. Jadi sahabat sebelum makan tu lah tanya kepada Nabi SAW. Bila cerita apa yang berlaku, Nabi tak komplain. Nabi tu cuma tanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana kamu boleh tahu Fatihah tu adalah ruqyah? Yakni boleh buat jampi, ya. Jampi dengan arti kata doa untuk sembuh. Nabi senyum saja. Bukti bahawa Nabi tidak melarang. Nabi SAW siap pesan lagi, nanti dah masak kambing tu jangan lupa bahagian saya. Kalau haram, takkan Nabi nak makan benda haram. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak semestinya ada dalil khusus, dalil umum bahawa Al-Quran itu ada syifa, ada rahmah, sudah memadai. Kemudian, kedudukan imam dan makmum dalam salat berjamaah, pada asalnya imam dan makmum itu sebaris, tetapi Sayyidina Allah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi SAW, adalah awal-awal orang yang mempraktikkan bahawa makmum tu di belakang imam. Asalnya Nabi SAW dah tarik untuk duduk selari.
Tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas mundur dan beliau menerangkan selepas solat kepada Nabi SAW bahawa tidak sepatutnya lah beliau itu berada sebaris dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW gembira dengan kebijaksanaan sepupu baginda, dan baginda mendoakan Allahumma faqihu fid din, ya Allah bagilah beliau ni kefahaman yang baik dalam urusan agama, wa alimhu ta'wil, dan ajar kepada beliau itu tafsir Al-Quran. Kemudian yang ke 8. Pada awalnya zaman Nabi SAW, orang yang masbuk, yang terlambat, masbuk maknanya dia masuk solat tu sekadar waktu yang tak sempat dia nak baca Fatihah. Jadi dia kira masbuk lah. Kalau muwafiq, dia kena habiskanlah Fatihah dia walaupun dia terlambat sikit daripada imam. Tapi kalau masbuk, Fatihah dia tu akan ditanggung oleh imam, ya. Tak habis Fatihah pun rokok saja terus. Itu kalau masuk masa imam masih qiyam. Kadang-kadang masuk masa imam sudah rokok, kadang-kadang masa imam dah sujud. Yang penting masbuk ni dia takbir, dia ikutlah imam tu kat mana. Tapi zaman Nabi SAW tidak demikian. Zaman Nabi SAW, orang yang masbuk dia akan tunggu isyarat daripada makmum yang muwafiq. Jadi makmum yang muwafiq misalnya tengah salat bagi isyarat, maknanya kamu tu tertinggal 1 rakaat. Ataupun macam ni, bukan peace, ni macam nak ambil gambar peace, bukan, bagi tahu kamu tu 2 rakaat tertinggal. Jadi yang masbuk tadi akan kejar, dia takbir, dia akan cover lah 1 rakaat, kemudian nanti bagi salam sama dengan imam. Ya, itu cara asalnya zaman Nabi SAW. Satu hari Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu datang masbuk. Kita pun rasa lega, ingatkan kita je masbuk. Rupanya sahabat pun ada juga yang masbuk. Okey lah kita ya. Jadi bila sampai Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, belum sempat orang bagi isyarat, beliau tidak hira pun orang-orang yang nak bagi isyarat tu. Beliau terus Allahu Akbar. Terus beliau bergerak di mana Nabi SAW berada pada masa itu. Katakan Nabi SAW tengah sujud pada masa itu, beliau terus sujud. Lepas bagi salam, beliau tahulah beliau tinggal berapa rakaat. Contohnya, beliau sempat dengan Nabi SAW 2 rakaat. Masa itu sembahyang zuhur. Maknanya yang beliau terlepas 2 rakaat. Lalu selepas bagi salam, beliau tambah 2 rakaat. Lalu Nabi SAW bersabda, Sanna lakum Mu'az. Mu'az buat satu cara yang elok untuk kamu. Jadi selepas itu, makmum yang masbuk tidak lagi perlu mengejar imam. Kemudian yang ke-9, Bani Zuhail bin Syaiban bertawassul kepada Nabi SAW tanpa ada saranan daripada Nabi SAW. Isu tawassul ni akan dibincangkan secara lebih spesifik dalam bab-bab yang ke depan, kerana juga berlaku kekeliruan. Ada orang mendakwa kononnya tawassul ni haram. Itu kita akan bincang kemudian. Tapi nak cerita ni tentang bid'ah ni, iaitu Bani Zuhail bin Syaiban ini, ketika mereka ada krisis dengan Parsi, dan mereka dalam rangka akan berperang dengan tentera Parsi, mereka didakwah untuk masuk Islam. Lalu mereka tidaklah tolak, cuma mereka kata kami sekarang ni sedang sibuk untuk berperang, bagi kami selesai dulu, nanti kami fikirkan. Tapi masa berperang dapat idea, siapa yang, nama apa yang dakwah kita suruh masuk Islam tu. Jadi dia beritahu namanya Muhammad. Oh, ini kalau betul Nabi, kita bertawassul sebut nama dia. Lalu dengan izin Allah diberi kemenangan, sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi bersabda, Bi nusiru. Dengan perantaraan nama pula mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, tayamum. Asalnya tayamum untuk tidak ada air, ataupun kalau ada masalah sakit, tak boleh kena air. Tapi satu hari sahabat Nabi Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau bermimpi, dan mimpi ini kita katakan istilahnya wet dream, mimpi yang wajib mandi. Masalahnya nak mandi terlampau sejuk. Oleh kerana terlampau sejuk, beliau tak mandi, beliau hanya tayamum. Dahlah beliau tak mandi wajib, jadi imam lagi sembahyang subuh begitu. Jadi akhirnya sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau zaman kita masuk dalam grup WhatsApp, imam tadi, jadi imam tak mandi wajib. Jadi sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya. Beliau menjawab dengan membaca ayat suci Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Taala itu Maha kasihan belas kepada kamu. Nabi senyum je. Sebab walaupun Nabi tak ajar, tapi itu ijtihad daripada beliau, bahawa kalau beliau mandi dalam cuaca yang terlampau sejuk, itu seolah-olah membunuh diri sendiri.
mendatangkan mudarat, sedangkan mengelak mudarat itu adalah tuntutan agama. Walaupun Nabi tidak suruh tayamum kerana cuaca yang sejuk, tapi Nabi juga tidak mengkritik perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Nabi tadi. 10 contoh ini insya-Allah sudah memadai bagi orang yang ingin faham bahawa mengamalkan bid'ah hasanah adalah sunnah para sahabat dan mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Next insyaallah di muka surat 27 contoh perbuatan-perbuatan baharu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kod-kodlah orang kata, oh itu masa Nabi hidup, okeylah ustaz. Bila Nabi masih hidup, sahabat buat benda baru, sahabat Nabi kan masih ada untuk kata, oh ni bagus, ini ada pahala, ini malaikat tulis pahala, Kalau Nabi dah wafat, kita dah tak boleh buat benda baru. Sebab Nabi dah tak ada nak bagi tahu pada kita. Nanti terbukti bahawa selepas kewafatan Nabi SAW pun sahabat masih buat perkara-perkara baharu yang Nabi tidak pernah suruh, Nabi tidak pernah buat, bila mana para sahabat itu menilai perbuatan baharu itu baik. Maknanya baik dari segi syarak. Jadi itulah panduan para sahabat. Kita di zaman kita pun, kalau berlaku perkara baharu, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, akan dinilai oleh para alim ulama. Adakah bercanggah dengan syarak? Wajib mereka itu berfatwa haram, jangan buat. Ataupun masih selari dengan syarak, maka mereka berfatwa walaupun benda itu baru boleh buat. Contoh yang kita masih ingat adalah fatwa mufti-mufti kita membenarkan bahawa makmum diarahkan solat berjemaah secara jarak-jarak pada masa PKP, sedangkan nyata itu bid'ah dalam urusan ibadah. Solat itu adalah ibadah. Ikut sunnah, ibadah solat jemaah dilakukan dalam keadaan makmum rapat satu sama lain. Bahkan Nabi SAW kata kalau ada ruang-ruang penuh kan. Tiba-tiba masih ingat tak masa PKP kan imam pula yang bagi instruction pada jemaah, diingatkan supaya menjaga penjarakan sosial. Apa makna dia? Semita. Itu bid'ah. Kenapa mufti tak larang? Kerana pada pandangan penilaian para mufti pada ketika itu, kalau dekat-dekat, itu akan membawa kepada jangkitan. Jangkitan itu boleh mengancam nyawa, dan menjaga nyawa itu menolak mudarat adalah tuntutan agama. Maka perkara baharu itu masih selari dengan syarak, kerana tujuannya adalah untuk menjaga nyawa. Bukan saja-saja nak jarak-jarak, tidak. Buktinya, bila ketakutan jangkitan itu sudah selesai, kita kembali mengamalkan sunnah Nabi SAW, iaitu sembahyang berjamaah itu rapat-rapat. Dan ingat pada masa itu ada juga para ulama yang tak setuju. Bukan mereka tak setuju adanya perkara baharu yang baik, tapi mereka tak setuju dari segi fakta. Mereka kata kalau dekat-dekat pun tidak mesti kena jangkitan. Dia hanya satu risiko saja. Dan risiko itu tidak menjustifikan kita meninggalkan sunnah. Sudut pandangan yang berbeza lah. Tapi dari segi mengiktiraf perkara baharu, bila mana dinilai tidak bercanggah dengan syarak, itu kita sudah ada contoh di zaman kita sendiri dalam urusan ibadah. Wallahu a'lam. Maaf saya agak terkejar-kejar sebab rupanya saya baru balik pada Kuantan. Jadi saya tengok handphone saya tu rupanya waktu Kuantan isyak 85 minit. Itu yang saya speed tu. Tengok tak 8.10. Okey, so tenang-tenanglah tuan-tuan nak pergi ke bilik air ke apa dahulu. Wallahu a'lam.